Bar, Ustazah, saya buat umrah hari tu tahun 2008. Masa tu dah ada hijau-hijau tu, tapi tak kiamat pun lagi Ustazah. Ada juga muslimat yang tanya soalan macam ni. Hei, dekatnya kata Nabi. Nabi dulu tahun 1400 lebih yang dulu Nabi dah cakap dekat, sampai sekarang tak kiamat lagi. Maksudnya apa muslimat? Kita ni memang paling dekat dengan kita sebenarnya kiamat. Kiamat satu ajal, kiamat dua adalah kiamat yang besar. Jadi maksud Nabi bercakap demikian, buatlah persiapan. Kamu manusia rugi kalau kamu tak buat persiapan. Ladang luas muslimat, tapi kamu tidak pun bercucuk tanam. Sebab itu Quran membahaskan bila wanita dipandang sebagai ladang bagi sang suami. Kan saya tak ingat sini dah sebut ke belum. Tapi My Quran Time pernah bahas ayat ni muslimat. Saya pula terkesima. Dulu aku dah jumpa dah ayat tentang wanita ni adalah ladang bagi suami. Isteri adalah ladang bagi suami. Masa sekolah kami duk gelak-gelak, kita ni sebenarnya ladang nanti kan. Masa tu tak kahwin lagi. Gedik-gedik macam tu. Adakah ustaz kata apa ni nak kita ni ladang? Tak baik kan? Takkanlah macam tu. Masa tu bila kita sudah tadabbur muslimat, Masya Allah, bila kita nikahkan anak lelaki, kita mai bisik kat telinga dia. Bukan sebagai suami saja anak ibu ni tahniah, tapi sudah terlantik di sisi Allah sebagai petani. Dia engineer muslimat. Pandang kita, ibu orang engineer lah, bukan petani. Apa petani? Isterimu tu adalah ladang. Start kamu dah halal sebagai suami, kamu dah dapat satu tanah yang Allah suruh bercucuk tanam. Bayangkan, kamu nak tanam benih ni, malam pertama ni, nak tanam benih ni, contoh muslimat kan, nak tanam benih, bukan lepas melampiaskan nafsu, kamu tinggal begitu saja tanpa membaja, tanpa membelai. Sebab tu seorang suami kena ada ilmu, pujuk rayu isteri untuk jadi orang baik bersama-sama dia yang faham. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai lelaki, terutamanya ayat ini ditujukan muslimat, pelihara dirimu dan seluruh ahli keluargamu dari neraka Allah. Macam mana kita tak melampiaskan nafsu? Lagi isteri kerja, tak kisahlah anak makan ke tak makan, anak beranak lagi muslimat. Itu menternak macam binatang, minta maaf sebut. Sebab binatang tak perlu daftarkan anak tadika, nak masuk darjah 1, anak sekolah menengah, universiti, nak masuk bidang apa. Binatang tak perlu begitu. Jadi hinanya kamu wahai lelaki yang mengaku suami, tapi kamu tidak bercucuk tanam dengan yang sepatutnya. Sebab isteri itu adalah ladangmu, bukan untuk didatangi dengan nafsu semata-mata, tetapi dengan iman dan ilmu. Subhanallah, cantik kan tafsiran Quran. Jadi kita orang perempuan yang bukan lelaki, kita pun kata, Allah Tuhan, rupanya daripada awal lagi dah silap. Tapi boleh tukar suami lain? Tak boleh dah muslimat. Kita perbetulkan kan? Kita nasihat anak-anak, ayah kamu baik, sayang, kalau tidak tak masuk universiti, semua nafkah dia. Tapi ayah tak solat, anak kata, yang tu jangan tiru kan? Kita tiru yang lain. Ibu solat tak kat rumah ni? Ibu solat. Yang baik-baik je masukkan serap dalam minda, yang tak baik jangan. Kurang-kurang ayah bantu bagi nafkah dekat ibu. Kalau kita tak ada ayah, macam mana kita nak duduk dalam rumah yang macam ni? Tetap ceritakan, cari kebaikan. Jangan pernah mengaulakan yang buruk, sebab hati kita ni akan nampak yang buruk. Itulah dia nafsu. Wallahu alam. Betul muslimat? Baik, kalau nak cerita bab suami isteri, kena buat daurah lain lah kata. Okey. Kelak di hari kiamat nanti yang dinamakan juga hari manusia. Kan? Antara nama hari kiamat ni ada macam-macam, yaumul basyar. Manusia, muslimat dirahmati Allah, yang akan dihimpunkan. Setiap orang hanya akan dapat menuai hasil apa yang telah ditanamnya dahulu. Apa yang kamu nak tuai di akhirat, apa yang kamu tanam dulu di dunia. Jadi ibadah ni bukan solat, puasa, zakat. Kita bersabar dengan kerenah adik-beradik. Mak sakit, kita seorang yang jaga. Muslimat dirahmati Allah, kalau kita berkeluh kesah, dia jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Engkau dah sanggup berhenti kerja nak jaga makmu yang sakit ni, itu adalah sedekah yang telah engkau buat kepada seluruh keturunanmu, anak-anak ibumu. Dan anak-anak ibu yang lain masih buta, tak nampak. Muslimat, tak apa, Kak Long kan ada, Kak Long lah jaga, Kak Long dah berhenti kerja tu, tak apa. Kita merintih, nangis, kenapalah mereka tak nampak, ya Allah, jangan batalkan. Ustazah, abang long saya tu memang macam tu, bakhil, kedekut. Dahlah dia tak jaga mak, pampers mak pun tak bayarkan, ubat-ubat mak pun tak tolong beli.
Saya sedih lah Ustazah, akak dah cakap ke belum kat dia? Takkan dia tak faham ke? Memang ada manusia atas dunia ni yang tak faham. Kita kena cakap. Kalau akak tak boleh cakap dengan lisan, bagi tahulah dalam family group. Tapi janganlah leza sangat mulut tu dalam family group pun. Jari kita ni muslimat. Satu, kalau family group tu dia macam tak baca langsung Ustazah, dia tak nak ambil tahu, gunakanlah Pak Long ke Mak Long ke, tolong nasihatkan abang akak tu. Cari jalan. Sebab muslimat kadang-kadang ada manusia ni kita rasa dia faham. Takkan dia tak faham Ustazah? Memang Allah hijab hatinya untuk faham. Faham ya muslimat? Ada manusia yang Allah letak sebelah masjid rumah, hayya ala salah, tak datang. Kan, kau pergi dululah, aku kemudian, dia kata muslimat. Dia tak datang juga. Sebab Allah tak pilih dia. Allahu Akbar. Kita kesian abang kita, takut abang kita dinerakakan oleh Allah kerana mak kita sakit. Patutnya bukan kita orang perempuan nombor satu. Tu tak bernyawa tu bercakap muslimat. Nombor satu yang menjaga ketika ibu dan ayah memerlukan adalah anak lelaki, wahai anak lelaki. Jadi peranan kita sebagai isteri, kalau ibu mertua kita sakit, tolong beritahu pada suami. Suami kita ngumpat kakaknya, ngumpat adik perempuannya, bang, memang abang sepatutnya. Habis tu awak kat sini, siapa nak jaga? Tak apa, memang abang sepatutnya. Sebab syurga abang pada mak. Muslimat dirahmati Allah, kita nak masuk syurga dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Jadi bertahanlah dengan apa yang kita cucuk tanam. Nampak tumbuhlah tikus pula Ustazah, cari racun tikus. Lah Ustazah, semut pula. Lah betik ni tak menjadi kuning, kata Kak Teh. Oh, tabur garam tepi dia muslimat. Jadi akhirnya, jadi usaha kan? Usaha. Kalau kita tidak berusaha, hanya cakap, tak jadi apa. Boleh ya? Ini antara contoh-contoh yang kita tak hanya letakkan khauf ataupun rojak. Kita tidak sekalikan khauf dan rojak itu. Kelak di hari kiamat nanti. Ini sudah jelaslah di sini maksud dan harapan yang hakiki itu dengan cara menunggu atau mengharap yang diingini setelah diatur segala sebabnya terlebih dahulu, termasuk di bawah kuasa ikhtiar usaha kita sendiri. Sebab tu saya berulang-ulang, jangan pernah jemu, malas untuk berusaha. Berusaha ini dimuliakan Allah. Orang yang lesu, yang bermalas-malasan muslimat, dia sedang menghina dirinya sendiri. Itu sebab malam tadi saya bagi lagi contoh yang saya terkesan sampai hari ini. Saya ziarah orang fakir miskin di Kedah, ceramah, muslimat dirahmati Allah, macam-macam. Batas-batas padi pun saya lalu. Ustazah kat sini surau kecil, kereta Ustazah kena parking kat sana. Sabar je lah, okey, halal. Pergi je lah muslimat. Jalan batas-batas sawah pergi. Mokcik-mokciknya datang tempek bedak sejuk, kuliah duha kan. Saya pakai tudung hitam, nanti dia peluk melekat putih-putih kat tudung ni. Ustazah kat sini kan ada rumah fakir miskin. Ustazah nak tak pergi? Kan? Nak sebab kuliah saya nanti pukul 3 petang saya nak jumpa. Jumpa muslimat, ya Allah cik, macam mana rumah macam ni cik kan. Ni kalau hujan air masuk terus, masuk macam air hujan tu lah. Lepas tu macam mana cik nak baca Quran? Mesti air jatuh dekat Quran. Lama dah tak baca Quran. Nampak tak muslimat? Kita jalan apa ni cik, ampayan pun tak ada ni. Kalau terlekung semua nak basuh macam mana? Tak sembahyang lama, payah nak sembahyang, ayak pun tak ada. Masjid dekat ni muslimat dirahmati Allah. Jadi akal masih ada. Makan macam mana cik? Ada orang mai hantar makan kan? Sihat, kaki boleh berjalan lagi, minta maaf sebut kita ni ahsanu taqwim. Allah cipta sempurna.